Dari segi budaya dan bahasa Malaysia dan Indonesia memang serumpun. Soalnya, orang-orang Malaysia memang diaspora dari suku-suku di wilayah Indonesia. Tapi semua itu tidak ada gunanya karena, dari segi ideologi dan politik, Indonesia dan Malaysia bukan serumpun. Malaysia dan Indonesia justru bertolak belakang. Lihat saja kenyataan yang sulit dibantah ini. Video berikut jelas memperlihatkan bahwa kemerdekaan Malaysia adalah pemberian atau hadiah dari Inggris. London, ya, yang berlangsung pada tahun 1956, ini masih lagi bab 9. So, apakah kepentingan rundingan tersebut? Apakah kepentingan, manfaat, faedah rundingan ini? Okey, adakah pelaksanaan pilihan raya umum? Apa pula pilihan raya umum? Ya, okey. Okey. Pilihan raya umum dah lepas dah. Pengenalan kerakyatan Jus Soli ini diperkenalkan semasa Malaya Union. Lagilah salah. Nampak tak? Jus Soli diperkenalkan semasa Malaya Union lagi. Tahun 1946. Maknanya apa? Iaitu pemberian kemerdekaan tanah air, dan juga penubuhan Suruhanjaya perlembagaan, iaitu Suruhanjaya RIP. Yang ini Suruhanjaya RIP itu Suruhanjaya perlembagaan. So jawapannya adalah 3 dan 4, iaitu D. Pergi. 29. Okey. Apakah faktor sejarah yang menjadi punca, faktor sejarah yang menjadi punca kepada masalah perpaduan kaum di negara? Politik berasaskan kaum, pendidikan vernakular, penyebaran berita palsu, penghijrahan imigran asing. Ya, jawapannya adalah politik berasaskan kaum dan pendidikan vernakular. Ini yang menjadi punca kepada masalah perpaduan kaum. Selanjutnya, kita akan menonton video yang menggambarkan pahlawan sebenarnya Malaysia, orang yang sebetulnya berjuang untuk kemerdekaan. Dari sosok Ahmad Bustamam ini, kita semakin paham bahwa Indonesia dan Malaysia sungguh berbeda. Bustamam menginginkan kemerdekaan Malaysia lewat perjuangan seperti halnya Indonesia. Tapi banyak kaum Melayu Malaysia yang pro-Inggris dan mempertahankan feodalisme, bahkan hingga sekarang. Kalau kita lihat dalam sejarah perjuangannya, kita lihat dia seorang yang anti-British, seorang yang anti-British yang suka menentang kerajaan British, dianggap sebagai penjajah. Dia bersama-sama Ibrahim Haji Yaakob terlibat dalam Kesatuan Melayu Muda. Dia ini menjadi penolong setiausaha kepada Kesatuan Melayu Muda. Sehingga pada ketika Jepun hampir menyerang tanah Melayu, beliau ditangkap oleh British, kerana Kesatuan Melayu Muda adalah gerakan yang anti-British yang bekerjasama dengan Jepun. Sehinggalah dipenjarakan mulai di Pudu, kemudian di Singapura, dan setelah Jepun menaluki Singapura, dia dibebaskan. Dan kemudiannya dia juga, saya lihat, selalu berfikir tidak dapat, walaupun banyak kali ditawarkan kan, seperti umpamanya kata saudara tadi, dia ditawarkan menjadi seorang ejen kepada polis Inggeris dengan sangat besar juga, dia punya ribu juga lah di zaman itu, bagi kalau dia dapat memberikan maklumat tentang kawan-kawan yang terlibat dalam gerakan kiri ataupun gerakan yang lebih kiri, itu komunis, tetapi dia menolak kerana dia rasa tidak boleh mengkhianati kawan-kawan dia. Jadi dia lebih rela hidup menderita dengan slogan merdeka dengan darah. Itu memang, apalagi gerakan-gerakannya macam ala tentera sedikit lah, kerana Ahmad Bustamam ini seorang yang pengagum Soekarno dan juga pengagum Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah seorang pejuang revolusi Indonesia, sebuah revolusi yang daripada tahun 46 sampai tahun 49.
Jadi Ahmad Bustamam seorang yang sangat radikal juga dengan gaya tenteranya, dengan gerakan pemuda-pemuda yang pernah dilatih dalam ketenteraan waktu zaman Jepun, semua diambil sebagai kumpulan je dan bergerak di seluruh Melaya waktu itu, menyebabkan dia sangat dicurigai. Kerana itu sewaktu ditahan antara tahun 48 dengan 55 tu, dia tidak pernah disoal siasat pun. Kerana sebenarnya pihak British sudah tahu gerakan-gerakan ini pada awal tu. Satu, dia bapanya itu datang dari Minangkabau dan kampungnya Berang Ulu tu adalah kampung yang dibuka oleh orang Minangkabau. Mengkali dia tidak ada hubungan dengan gerakan apapun feudal di tanah Melayu inilah. Kerana dia tidak sedar bahawa apabila dia bergerak di dalam kesatuan parti kebangsaan Melayu itu, gerakannya tidak disokong oleh orang-orang Melayu dan juga oleh orang-orang bangsawan lah. Kerana pendiriannya lebih kepada cita-cita dia untuk menggabungkan kemerdekaan tanah Melayu dengan Indonesia, Republik Indonesia lah. Jadi membiarkan, saya rasa terutama di Indonesia, kalau kita dalam zaman revolusi Indonesia tahun 46 sampai 49 itu, raja-raja kebanyakannya digulingkan, ditubuhkan satu republik, menyebabkan golongan-golongan ini barangkali tidak rapat. Malah barangkali saya fikir juga Ahmad Bustamam tidak menyedari bahawa orang-orang Cina dan orang India di tanah Melayu ini, dia sebenarnya bukanlah rakyat sultan ya. Dia adalah subjek pada British, rakyat British. Kerana itu bila ditubuhkan Persekutuan Melayu Union itu, British nak menggabungkan kesemuanya sebagai rakyat yang ditentang oleh Melayu Union. Dan kalau kita lihat dalam PKMM tu, Persatuan Kebangsaan Melayu tu, pada awalnya dia menyokong Melayu Union, yang sangat ditentang oleh Melayu Union. Dia ditentang oleh UMNO. Dan malah waktu penubuhan UMNO, akhirnya parti itu keluar daripada pengasas kepada UMNO kerana berlainan dia punya slogan dia. Kalau UMNO slogannya ialah hidup Melayu, sedangkan Parti Kebangsaan Melayu ini dia punya slogannya ialah merdeka. Jadi berbeza. Apa lagi dia beda cita-cita golongan ini seperti Ibrahim Yaakob, Burhanuddin Helmi atau Ismail Muhammad, cita-cita untuk menubuhkan satu Melayu Raya di dalam bersama Indonesia, yang tentulah tidak akan disokong oleh orang feudal yang kerana di tanah Melayu golongan feudal utama raja-raja masih kekal sampai sekarang pun. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.